Jika jemaah tabligh menjadi punca utama penyebaran COVID-19 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Yaakob Yusra bin Muhammad Yusof daripada Murtada Dakwah Center. Tuan-tuan, mutakhir ni negara kita didatangkan dengan ujian COVID-19 dan ramai pula orang yang sekarang ni menghalalkan lensa kameranya kepada untuk menyalahkan golongan tabligh. Pertamanya kita faham dulu siapa itu tabligh. Tabligh adalah satu gerakan yang menyebarkan Islam yang diasaskan di antaranya yang dicetuskan idea oleh Maulana Ilyas Kandalawi rahimahullah taala pada tahun 1927. Dan di Malaysia secara rasmi pada 1950-an dibawa oleh golongan orang India Islam yang beragama Islam, dan masuk pada 1970-an orang Melayu Islam pun terlibat dengan jemaah gerakan tabligh. Baik, yang pertama, adakah gerakan mereka salah? Tidak, kerana mereka adalah salah satu mengambil sifat daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita belajar sifat yang wajib ke atas Rasul, siddiq, amanah, fatanah dan juga tabligh. Tugas mereka menyebarkan Islam, dan berdasarkan data mereka dah mengislamkan jutaan orang dah sepanjang hampir 100 tahun ini. Kita yang duk kecam ni belum tentu lagi mengislamkan orang, dan malah dalam fasa sekarang kita duk sebarkan kadang-kadang fitnah dan fakta yang tak betul, bertakut rosak pula Islam kita. Dah tak islamkan orang, takut kita pula yang akidah yang bermasalah. Baik, kita bukan buat video ni untuk nak backup mereka, tapi bukan nak backup siapa-siapa, memenangkan siapa. Malah saya pun bukanlah orang yang terlibat secara langsung dengan tabligh, tapi kita nak bagi fakta agar terselamat kita semua, insya-Allah. Yang pertamanya, netizen mula kecam berkaitan perhimpunan yang dilaksanakan yang dinamakan Ijtima' Jot Khudama dan Ulama Malaysia pada 28 Februari hingga 2 Mac. Maka yang pertamanya kena faham, pada perhimpunan dibuat pada 28 Februari belum diisytiharkan apa-apa berkaitan COVID-19 pada peringkat pandemik. WHO mula mengisytiharkan pada 11 Mac 2020. Maka perhimpunan ini in advance hampir 14 hari ataupun 13 hari lebih awal daripada pemakluman tersebut. Dan ketika himpunan ini dibuat, KKM pun belum mengeluarkan apa-apa arahan untuk menghalang daripada himpunan-himpunan yang berbentuk macam ni. Dan untuk makluman semua juga, pada 28 hari bulan, hari yang sama himpunan Ijtima' Seri Petaling ini berlakunya juga perlawanan bola di antara Piala Sumbangsih JDT bernentang dengan Kedah. Walaupun Kedah kalah, saya sedih tuan sebab saya orang Kedah. Tapi still perlawanan tu lebih ramai jumlah yang berhimpun daripada Seri Petaling. Dalam masa yang sama, kalau tuan perasan, ketika 28 Februari berlakunya langkah Hotel Sheraton daripada kalangan orang politik, still ada perhimpunan media berhimpun beribu orang ketika tu. Maka hari ini bukan kita nak cari kesalahan, tetapi kalau betul kita nak membantu dalam mengekang, sepatutnya kita mencari himpunan-himpunan yang berlangsung selepas daripada 11 hari bulan 3, selepas WHO mengumumkan pandemik dan KKM keluarkan arahan tidak boleh berhimpun. Still, kalau kita tengok ada satu perhimpunan di Sarawak namanya Rumpun Silat Sarawak, lebih daripada 1000 orang berhimpun untuk guru silat dan peserta-peserta silat. Bukan salah pada silat, tapi salah pada perhimpunan. Walaupun hang untuk guru silat, hang Muay Thai, hang ustaz, kalau COVID ni diserang, dia akan serang. Dia tak kira 3 line, 7 line pun dia sapu. Yang kedua, berlaku satu perhimpunan di Teluk Bahang. Satu sambutan keagamaan disebut dengan Masi Magem di Teluk Bahang menghimpunkan hampir 30,000 orang. Maka hari ini bukan kita nak cari kesalahan, tetapi kita nak bercerita tentang fakta. Bukan kita nak menyalahkan pihak-pihak tertentu. Maka kalau kita tengok daripada fakta, kenapa bermulanya wabak COVID-19 hari ini agak teruk. 17 hari bulan naik sampai sehinggakan 95 hari bulan. 18, 80. 19 hari bulan 63. Dan kemarin 48 orang. Tapi kalau kita tengok dari segi graf, Dr. Zulkifli Ahmad, bekas Menteri Kesihatan kita, di antaranya disebut kata daripada kluster tabligh dah mula berkurang, tetapi yang bahaya adalah kluster yang non tabligh yang dah mula meningkat naik sehinggakan pada 20 Mac ada 82 orang yang positif. Dan kalau kita tengok bagaimana daripada pihak Syura Markas Dakwah Tabligh Seri Petaling dan daripada kalangan ustaz-ustaz yang terlibat dengan tabligh pun, mereka dah sedaya upaya. Saya tengok macam mana Al-Fadhil Maulana Mansur, mudir kepada Madrasah Seri Petaling, buat video berkali-kali minta agar semua
datang buat saringan yang terlibat. Ustaz Abid Liu, Ustaz Farhan Da'i, Ustaz Maulana Helmi, mereka ni sedaya upaya dah usahakan. Dan kalau kita tengok data yang dikeluarkan oleh KKM pada 19 hari bulan 2020, 12 tengah malam, daripada 10,650 yang terlibat, 10,553 telah pun buat saringan. Yang tinggal cuma kurang daripada 1% sahaja kalau mengikut daripada data daripada KKM ini. Maka sekarang bukan ruang untuk kita nak mengecam, tapi ruang kita nak cari titik persamaan untuk kita selesaikan masalah. Sebab kalau tuan-tuan kita tengok dengan ruang ini banyak berlakunya penyebaran fitnah yang tidak betul. Seperti mana mereka viralkan kemarin dulu, satu kes dibacuk katanya seorang tabligh tidak mahu bagi kerjasama. Saya ambil gambar confident, gambar seketui besar gambar orang. Tapi kemarin secara rasminya pada 21 hari bulan KKM keluarkan di harian Metro berkaitan penafian, kata dia tak bagi kerjasama. Malah dia kata KKM memaklumkan, kata dia bagi kerjasama yang sangat baik. Yang kedua, hari yang sama pada 19 hari bulan disebarkan satu berita katanya jemaah-jemaah tabligh yang disaring di Hospital Ipoh, mereka berjalan di antara katil ke katil untuk sebarkan dakwah. Bila ditanya balik kepada doktor yang terlibat, doktor tu maklumkan mana tak masuk akal, tak logik, dan itulah tidak benar disebabkan peserta-peserta saringan COVID-19 maka diasingkan daripada klinik, daripada orang-orang pesakit-pesakit biasa. Saya tidak pasti siapa yang rajin sangat duk menambah dosa dan bagi orang buat dosa yang sama. Jadi tolong hampir 50,000 orang yang dah sebarkan, lebih daripada 100,000 orang yang kecam. Maka tuan-tuan, cukuplah daripada kita nak menambah dosa sedangkan pahala kita tak tahu mana. Konklusinya hari ini tuan-tuan, daripada kita nak menambah kebencian, menambah derita, menambah sakit kepala orang, lebih baik kita mencari jalan penyelesaian yang terbaik agar semua menyebarkan rahmat dan kasih sayang daripada menyebarkan kemarahan orang ramai. Berimanlah dengan satu hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi atau kama qala, rawahu Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata tidak beriman seorang itu selagi mereka tak kasih saudaranya seperti dia mengasihi diri dia sendiri. Jadi kita kasih saudara sahabat-sahabat kita. Saya yakin kita duduk ambil sebagai muhasabah fasa wabak ini, kita berapa banyak kita dah baca Quran, berapa ramai telah kita Islamkan, berapa ramai yang telah kita solat jemaah, berapa kali kita telah berpuasa sunat, sangat sedikit. Maka ingat, virus yang lebih bahaya daripada corona adalah virus menyebarkan fitnah, virus tidak tabayyun daripada berita yang kita sebarkan. Selamat beramal, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.